Okay, kita mula sekali boleh? Boleh. Okey, boleh. Okay, nice. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Akmal selaku pensyarah falsafah dan isu semasa serta rakan-rakan sekalian. Okay, kita teruskan dengan pembentangan kita hari ini iaitu topik kami akan membentangkan peranan falsafah pendidikan kebangsaan menangani isu perkauman di negara ini. Baik, seterusnya. Pengenalan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya. Isu perkauman. Contoh isu perkauman dari segi perselisihan kaum dan agama, pendedahan isu sensitif berkaitan isu perkauman dalam media sosial, sistem pendidikan yang terasing dan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pengagihan kuasa. Baik, seterusnya. Objektif kajian kami adalah, kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan falsafah pendidikan dalam membentuk interaksi positif antara kaum. Kedua, kajian ini adalah untuk mengenal pasti signifikasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk integrasi antara hubungan etnik demi keamanan sejagat. Yang terakhir, kajian ini adalah untuk mengenal pasti peranan pendidik dalam menanam sifat keharmonian antara kaum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terusnya. Latar mempunyai berbagai adat agama, kepercayaan, pertuturan serta amalan adat yang berbeza. Dianggarkan terdapat sekitar 80 kaum wujud di Malaysia yang menuturkan sekitar 60 bahasa. Rusuhan dan pertelingkahan antara kaum boleh terjadi pada bila-bila masa sahaja akibat daripada perselisihan faham antara kaum dan agama. Baik, seterusnya. Penyataan masalah iaitu isu cabar mencabar dalam agama melalui hujah awam. Kedua, konflik sosial berlaku di mana-mana tanpa mengira lingkungan umum. Dan terakhir, persepsi para mahasiswa universiti terhadap isu-isu yang wujud dalam negara. Seterusnya. Tinjauan literatur. Next. Untuk pengenalan tinjauan kajian PAS, pembangunan negara merupakan tunjang dan cabang kepada kemakmuran dan kemajuan sebuah lokasi dan kawasan. Pandangan negatif dan persepsi yang tidak bermoral merupakan antara kelemahan dalam pembangunan sesebuah negara. Hubungan antara bangsa dan dalam negara boleh menjadi pincang akibat desas-desus yang banyak dipaparkan di media, khususnya media sosial. Oleh itu, kita seharusnya menerapkan konsep melentur buluh biarlah dari rebungnya dalam memastikan pendidikan di Malaysia berteraskan kepada konsep kesepaduan dan perpaduan antara etnik. Seterusnya. Banyak pandangan yang diketengahkan oleh pengkaji selepas semasa ideologi pendidikan dijelaskan. Dalam membina sistem pendidikan yang merentas berbagai etnik, Malaysia perlu menerapkan nilai integrasi antara kaum supaya segala bentuk pemisahan dapat disatukan. Slogan cinta akan negara perlulah dibentuk dalam konteks pendidikan agar semua identiti etnik dinaungkan di bawah satu konsep pemikiran, profesionalisme dan nasionalisme sejagat. Pemisahan etnik yang diwujudkan sejak zaman kolonial haruslah disekat dan dihentikan agar jurang perkauman di Malaysia dapat dirapatkan dan diintegrasikan ke dalam konteks sehati dan sejiwa. Untuk kajian isu perpaduan kaum, menurut Rasbuska 1968, perbezaan pendapatan yang tinggi di antara orang Melayu dengan orang Cina dan India dikatakan agak ketara. Hal ini menyumbangkan kepada kecenderungan konflik di antara kaum. Kedua, menurut Ibrahim 1980,
Kebanyakan kaum bukan Melayu kurang mempunyai sikap positif dalam proses pembinaan negara bangsa. Lebih mengejutkan, kajian tersebut juga mendapati kaum Melayu juga menunjukkan sikap negatif terhadap bangsa atau elemen-elemen kebangsaan bila mana menyifatkan Hari Kebangsaan adalah hari cuti umum semata-mata. Menurut Kartini dan Sorhana 2010, perkongsian kuasa politik yang melibatkan lebih dari dua kumpulan etnik akan mampu menghasilkan kesan yang baik. Ianya akan memastikan bahawa gabungan tersebut tidak akan meminggirkan mana-mana kumpulan. Setiap kumpulan akan mempunyai nilai daya saing secara positif untuk menyumbang kepada kesejahteraan. Hal ini sangat penting diamalkan dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Baiti Wasran untuk metodologi. Silakan. Terima kasih Kalmino. Selamat datang kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan. Saya teruskan dengan metodologi. Untuk metodologi, pengenalannya merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab objektif kajian. So, bab ini akan membincangkan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab objektif-objektif kajian yang ditetapkan dan kaedah yang digunakan bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dan bagaimana data ini diproses demi mendapatkan jawapan kajian ini. Reka bentuk kajian ini untuk data premier. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persampelan. Kajian telah dilaksanakan untuk mengkaji peranan falsafah pendidikan kebangsaan menangani isu perkauman di negara ini. Untuk data sekunder, pengumpulan data sekunder melalui internet untuk mencari maklumat yang lebih banyak mengenai kajian yang dilakukan. Pencarian data melalui artikel, rumusan, hasil tulisan di internet. So, populasi kajian, responden kajian ini terdiri daripada warga negara Malaysia yang sedang belajar di sekolah, universiti ataupun individu yang pernah bermanfaat dari sistem pendidikan kebangsaan yang sedang bekerja. Borang soal selidik diedarkan secara terbuka kepada kumpulan WhatsApp, pelajar universiti dan kenalan yang sedang belajar dan bekerja. Instrumen kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Data berbentuk angka yang boleh diukur. Instrumen kajian adalah borang soal selidik, Google Form. Mengandungi satu set soalan terbahagi kepada dua bahagian yang wajib diisi oleh responden. So, bahagian A terdapat 3 soalan merangkumi 3 aspek yang akan dibahagikan. Populasi kajian kepada beberapa sampel mengikut maklumat peribadi dan latar belakang responden. So, bahagian B terdapat 16 item yang akan dijawab oleh responden bagi menguji keberkesanan pengajaran guru, keberkesanan falsafah pendidikan kebangsaan melahirkan warga Malaysia dan tidak mempunyai mentaliti perkauman dan pandangan responden terhadap kewajaran untuk mempengaruhi falsafah pendidikan kebangsaan. Skala Likert dalam yang digunakan dalam bahagian ini adalah skala Likert 5, iaitu nombor 1 sangat setuju, nombor 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Ini contoh bahan soalan selidik yang kita edarkan untuk kajian ini. Okey, seterusnya dapatan kajian, saya akan menjemput Abdullah Syahid untuk membentangkan dapatan kajian. Okey, terima kasih kepada Baiti Wasran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada Dr. Muhammad Akmal dan juga rakan-rakan sekalian. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan dapatan kajian. So, analisis ini berdasarkan 100 maklum balas daripada responden yang terdiri daripada pelbagai umur, bangsa dan status pekerjaan. Maklum balas adalah berdasarkan 16 soalan yang perlu dijawab oleh responden. Jadi bahagian 1 iaitu lebih kepada soalan peribadi. Soalan 1 berkaitan dengan umur. So, majoriti yang memberi respon adalah berumur 18 hingga 28 tahun, iaitu 76%. Responden yang berumur 28 ke atas mempunyai kadar peratusan yang sederhana, iaitu 22%, dan minoriti yang
memberi respon pula adalah berumur 18 tahun ke bawah, iaitu hanya 2%. Soalan kedua berkaitan dengan bangsa. Majoriti yang memberi respon adalah berbangsa Melayu iaitu 47%. Bangsa lain-lain mempunyai kadar peratusan yang sederhana iaitu 27%. Bangsa India pula mempunyai kadar peratusan yang sedikit iaitu 16%. Dan minoriti yang memberi respon pula adalah yang berbangsa Cina iaitu 10%. Soalan ketiga ialah berkaitan dengan status sekarang. Majoriti yang memberi respon adalah mahasiswa atau mahasiswi iaitu 59%. Responden yang bekerja mempunyai kadar peratusan yang kedua terbanyak iaitu 35%. Dan minoriti yang memberi respon pula adalah lepasan graduan dan pelajar sekolah iaitu 6%. Jadi ini pada bahagian kedua. So kami perlu terangkan ke doktor ataupun perlu skip je? Sikit lah. Sikit lagi. Sikit, okey. Okey, untuk bahagian 2, soalan 1 ialah masyarakat yang berbilang kaum di negara ini hidup dengan aman dan damai melalui penerapan pendidikan kebangsaan. Jadi berdasarkan 100 maklum balas, berdasarkan carta graf di atas, 41% sangat setuju dan 35% yang setuju, 18% yang neutral, sebanyak 4% yang tidak setuju dan 2% yang sangat tidak setuju terhadap kenyataan yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan telah pun dilaksana dengan baik oleh ahli falsafah. Segelintir responden tidak bersetuju mungkin disebabkan mempunyai masalah peribadi terhadap bangsa lain. Jadi soalan kedua ialah rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai etnik mampu mewujudkan perpaduan nasional ketika mengamalkan sifat toleransi. Jadi berdasarkan carta graf di atas, 62% sangat setuju dan 26% yang setuju, 10% yang neutral, sebanyak 2% yang tidak setuju dan 0% yang tidak setuju, yang sangat tidak setuju terhadap kenyataan yang diberikan. Jadi berdasarkan soalan ini, dengan wujudnya pelbagai etnik dalam satu negara, seluruh rakyat dapat merasai suasana atau perasaan yang berbeza dalam sesebuah etnik yang bukan berasal daripada bangsa tersendiri. Jadi teruskan kepada soalan ketiga iaitu pendidikan kebangsaan yang berteraskan prinsip rukun negara dapat membentuk semangat jati diri dalam setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan carta graf di atas, 58% sangat setuju dan 25% yang setuju, 12% yang neutral, sebanyak 5% yang tidak setuju dan 0% yang sangat tidak setuju terhadap kenyataan yang diberikan. Okey, cukup. Okey. Baik, doktor. Yang lebih saya baca. Okey. Next lagi. Soalan kami ada 16. Tak apa. Saya akan teliti satu persatu. Okey, baik. Jadi seterusnya untuk cadangan penambahbaikan. Jadi untuk cadangan penambahbaikan, konsep sekolah wawasan perlu disemak balik dengan beberapa penambahbaikan untuk memuaskan kaum Cina dan India supaya terima idea ini. So sekolah wawasan ini telah diluluskan dalam kabinet pada tahun 1997. Dalam konsep ini, sekolah kebangsaan SK, sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT akan ditempatkan dalam satu kompleks sekolah yang sama. Setiap murid daripada sekolah-sekolah tersebut akan berkongsi kemudahan dan prasarana sekolah seperti padang, kantin dan koperasi sekolah yang sama. Jadi bagi masyarakat Cina dan India, terdapat beberapa isu yang telah diutarakan oleh mereka dalam pembentukan sekolah wawasan. Masyarakat Cina dan India menolak pembentukan sekolah wawasan kerana mereka berpendapat bahawa sekolah wawasan ini akan menyebabkan identiti SJKC dan SJKT terjejas dan sekolah SJKT dan SJKC akan ditindas di bawah satu pentadbiran. Oleh itu, kerajaan harus menghidupkan balik konsep sekolah wawasan ini dengan menjanjikan perkara-perkara tersebut tidak akan berlaku dan mengenalkan idea-idea baharu untuk memuaskan permintaan kaum Cina dan India. Jadi untuk kesimpulannya pula, ketegangan antara kaum ini harus diredakan melalui tindakan-tindakan dan keputusan afirmatif. Warga Malaysia pada masa akan datang haruslah lebih bersikap tanggungjawab terhadap isu-isu yang boleh mengapikan isu perkauman. Kerajaan haruslah mengkaji semula dan menambah baik falsafah pendidikan kebangsaan supaya warga Malaysia pada masa hadapan lebih memahami keharmonian antara kaum,
adalah tunjang utama pembangunan negara. Yang terakhir merujukkan kepada visi KPM tersendiri, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sama-sama, saya nak tanya sikit. Sejauh mana isu-isu perkauman sangat bahaya kepada negara kita? Sejauh mana isu-isu perkauman sangat bahaya kepada negara? Siapa-siapa boleh jawab, Dr. Siapa-siapa boleh jawab soalan terapung. So, pada pandangan saya, sangat serius lah. Bagi saya, kalau ada isu perkauman, kalau benda tu jadi viral, dia akan mengancam keharmonian di semua tempat. Macam, walaupun kita tak terlibat dalam tu, tapi dia akan memunculkan perasaan tidak puas hati lah. So, kat tempat kerja, walaupun di tempat belajar, dia akan mengancam suasana harmoni di tempat tersebut. So, dia akan mengganggu outcome untuk pelajar ke pekerja ke dari situ. Dia akan mengancam dari segi ekonomi dan mental. So memang sangat bahaya lah. Sangat bahaya. Ya, betul. Perkauman ni sangat bahaya. Memberikan tamparan hebat kepada negara lah Ya, betul tak? Perkauman ini kan. Adakah cukup penghapusan sekolah wawasan ni dalam mengekang isu-isu perkauman? Bagi saya mungkin tidak cukup sebab sekolah wawasan ni kata peringkat permulaan lah, belum lagi sampai ke tahap-tahap yang tinggi. So ada banyak lagi yang perlu ada banyak tindakan lagi yang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan isu perkauman ni lah. Setengah orang mengatakan bahawa untuk menyelesaikan masalah perkauman, rakyat mesti disatukan. Salah satu cara dia katanya adalah dengan menghapuskan sekolah-sekolah yang berasaskan kaum. Adakah ini dapat menyelesaikan masalah? Siapa boleh jawab? Menghapuskan apa tadi, Doktor? Maaf. Okey. Dalam usaha untuk menghapuskan isu perkauman, hendaklah dihapuskan sekolah-sekolah yang berasaskan kaum. Sekolah jenis kebangsaan tu bangsa ni. Adakah cara ini menyelesaikan masalah? Pada pendapat anda lah. Pada pendapat saya, dia boleh menyelesaikan masalah. Tapi mungkin ada banyak juga yang memberontak sebab terlalu banyak kaum ataupun etnik di dalam negara kita, iaitu Malaysia. Jadi untuk mengatakan dapat tu, dia tidak kalau sekolah yang berasaskan kaum tu, yang sekarang ni sekolah jenis kebangsaan Cina, India, yang semua tu sudah ada isu-isu perkauman yang pernah terjadi yang sangat serius. Jadi untuk segala isu perkauman tu, untuk menyatukan semua kaum, kita perlukan pembentukan ataupun keharmonian yang dididik oleh pendidikan kebangsaan untuk menerapkan kepada murid-murid ataupun semua orang. Lepas tu dari segi kementerian pula, pada pendapat saya kita boleh menyatukan semua dalam satu sekolah di mana ada visi dan misi khasnya sendiri untuk menyatukan semua kaum dan etnik untuk mengurangkan isu perkauman, di mana visi itu contohnya kita nak buat sekolah tu ataupun institusi itu kita fokuskan untuk pengurangan isu perkauman, untuk perpaduan. Dia khasnya untuk perpaduan. Pada pendapat anda semua, siapa lah isu banjir baru ni, adakah ia dikira satu proses penyatuan kaum di Malaysia? Ya.
Ya, saya setuju. Sebab kenapa mangsa-mangsanya bukan orang Melayu saja, bahkan pelbagai kaum. Jadi apabila ramai bangsa yang terlibat, so dari segi pertolongannya pun ramai daripada pelbagai bangsa. Jadi ia mungkin salah satu langkah untuk menguatkan perpaduan kaum di negara kita ini. Okey. Terima kasih banyak dah menjawab saya punya ni. Terima kasih sebab saya nak pergi ke ada beberapa grup lagi yang belum bentang ni. Okey, Ah, baik, okey. betul, Selamat sama-sama. Ya, baik.